Didik TV KPM. Kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Pada hari ini kita dalam mata pelajaran geografi. Kita cerita tentang fenomena cuaca dan juga iklim. Untuk segmen kali ini cikgu, apa yang akan cikgu kongsikan? Okey, hari ini kita nak fokus kepada fenomena cuaca dan iklim dunia. Dunia dan negara kita Malaysia. Apakah fenomena cuaca yang sering mengganggu ataupun menimpa kita lah, manusia, dan apa yang kita boleh kaitkan dengan persoalan perperasaan SPM. Dan tip-tip yang boleh kita gunakan sebagai satu cara ataupun kaedah untuk kita memperoleh markah yang sebaik yang mungkin lah. Saya harap adik-adik yang bersama kita di studio ataupun adik-adik di rumah pun boleh angkat tangan tanda anda dah bersedia untuk kita pergi kepada fenomena cuaca dan iklim di dunia. Saya hanya pilih satu saja yang paling utama, yang dekat dengan kita dan perlu kita beri perhatian, ia adalah banjir. Betul lah juga. Banjir sebab sejak akhir-akhir ini kita sering mendengar di kaca TV ataupun mungkin kita pernah lalui sendiri bagaimana banjir boleh menjejaskan aktiviti seharian kita sebagai seorang manusia. Ini adalah punca banjir. Kalau tanya saya, cikgu, fakta ni boleh tak kita hafal satu-satu? Boleh, semestinya. Jatuh hukum wajib. Kena hafal punca banjir. Yang pertama adalah kekurangan kawasan tadahan. Air hujan semakin banyak turun tapi tidak ada tadah, macam kita buka paip tapi tidak ada besin yang menadah, maka air akan bertaburan di atas lantai. Itu konsep yang perlu kita pegang. Sekiranya hujan ini dapat ditampung dengan sebaik mungkin, maka mungkin boleh dielakkan berlakunya fenomena cuaca banjir ni. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sungai cetek dan sempit, tidak dapat menampung air hujan yang turun dengan lebat. Maka hari sungai semakin cetek ataupun semakin sempit, longkang makin tersumbat, sungai makin tersumbat. Inilah punca kepada berlakunya banjir. Adik-adik di rumah, adik-adik di studio, ingat fakta ini supaya anda bersedia untuk soalan SPM sekiranya ia ditanya. Seterusnya adalah hujan lebat yang berterusan. Hujan lebat daripada awal tahun sehingga nak jumpa tahun baru. Hujan berhenti. Sekarang musim panas tapi kadang-kadang turunnya hujan dengan jumlah yang sangat lebat dalam tempoh masa yang panjang akan menyebabkan berlakunya banjir kilat. Seterusnya adalah permukaan tanah berturap menyebabkan air tidak dapat diserap ke dalam tanah dan larian air permukaan bertambah. Bila hujan turun, kebanyakan semua kan tar, bersimen. Air turun, air tak tahu nak pergi ke mana. Mana nak pergi, maka pergilah ke kawasan perumahan yang kita duduk, maka berlakulah kejadian banjir. Punca yang kelima, pembinaan dan pembangunan pesat yang tidak terancang. Kita bina tanpa kita sedar. Pembinaan yang kita buat itu boleh menjejaskan kehidupan kita. Yang terakhir, ada tak punca? Siapa boleh beritahu punca banjir yang lain? Siapa boleh beritahu? Dewan? Boleh? Ataupun Loga? Ada nak beritahu? Boleh, cikgu. Boleh, Dewan. Silakan. Apa punca yang Dewan rasa boleh menyumbang kepada banjir? Kejadian air pasang perbani menyebabkan air melimpah ke daratan. Sama yang kita ada rupanya. Bagus, Dewan. Terima kasih. Kejadian air pasang perbani menyebabkan air melimpah ke daratan. Air pasang perbani ni air pasang kat tepi laut. Air laut ni pasang sampai dia melimpah ke tebing pinggir laut, menyebabkannya masuk ke kawasan-kawasan perumahan yang dibina berhampiran dengan laut. Dan yang seterusnya adalah saliran atau longkang sempit dan tersumbat. Kita makan gula-gula tanpa kita sedar. Alah, kecil je plastik gula-gula. Makan, tik, buang dalam longkang. Tapi kalau semua orang bertindak sedemikian, maka longkang akan tersumbat. Cara dia, makin kita fokus kepada SPM tapi kita fokus pada kehidupan kita juga. Kita makan gula-gula, buanglah ke tempat yang betul. Bukan buang dalam baju. Maksudnya sebelum jumpa tong sampah, kita simpan dulu. Dan jumpa tong sampah, kita buang ke dalam tong sampah. Itu amalan yang sepatutnya dilakukan oleh seluruh manusia di seluruh dunia dan kita di Malaysia khususnya. Ini adalah fenomena banjir. Kita pergi kepada banjir juga, kesan banjir. Apakah kesan banjir ini? Banjir akan menyebabkan aktiviti harian dan kegiatan ekonomi terjejas. Banjir nak pergi kerja tak boleh. Mungkin ada halangan-halangan, tak boleh nak tinggal kat rumah. Mungkin rumah dah separuh dah ditenggelami oleh air. Nyawa manusia boleh terancam. Ada yang lemas, ada yang terperangkap dalam kawasan kediaman.
minta jauh berlaku kepada kita semua, kita kena beringat bahawa banjir ini boleh mengancam nyawa kita. Dan ingat, fakta ini calon-calon SPM kena pegang kemas-kemas supaya dapat menjawab dengan lancar. Okey, seterusnya kerosakan harta benda dan infrastruktur. Harta benda tu maksudlah barangan elektrik di rumah kita, okey, apa-apa dokumen-dokumen penting yang ada pada diri kita. Dan infrastruktur ni apa kemudahan asas. Contoh jalan raya, okey, mungkin perkhidmatan lain kan, pengangkutan awam dan sebagainya, bekalan elektrik, bekalan air. Okey, sistem angkutan terjejas seperti jalan darat termasuk rel kereta api, komuter, ERL dan lapangan terbang tenggelam. Okey, ni kesan banjir, kegiatan pertanian dan peternakan terjejas. Buat penanaman sayur, kebun sayur tenggelam. Ternak lembu mati. Ternak kambing mati. Kita rugi. Kerana kesan banjir memberi impak besar kepada kehidupan manusia. Okey, ada lagi tak penyakit bawaan air seperti taun, kolera dan cirit-birit? Apa yang terakhir? Ada boleh bagi cadangan? Loga, boleh bagi cadangan yang terakhir kesan kepada banjir ni apa? Silakan. Boleh cikgu. Boleh, silakan. Aktiviti aquaculture mengalami kerugian besar. Apa aktiviti aquaculture ni, Loga? Contoh. Ternakan? Tak dengar. Ternakan ikan. Yes, bagus. Ternakan ikan. Bagus Loga ni. Calon-calon nak dapat A+ ni. Betul. Okey, semua yang berada di studio, berada di rumah, boleh dapat aktiviti aquaculture ni adalah ternakan ikan dalam sangkar. Biasa kan? Aiman suka makan ikan patin tak? Suka kan? Patin terpoyak lah sedapnya kan? Ada ke kat bentuk? Ada. Roger, kita boleh makan ikan patin terpoyak. Contoh patin, ternakan ikan patin dalam sangkar itu adalah peternakan yang dipanggil aktiviti aquaculture. Okey, ini adalah kesan banjir juga langkah kawalan banjir. Macam mana kita nak kawal banjir ni? Yang pertama adalah menguatkuasakan undang-undang berkaitan alam sekitar. Undang-undang dah ada. Cuma tak dikuatkuasaan ataupun penguatkuasaannya lemah, boleh menyebabkan banjir ini berlaku apabila kita kuat kuasa dengan akta-akta tertentu, akta kualiti alam sekitar, akta pemeliharaan tumbuh-tumbuhan sebelum jadi dan sebagainya, boleh kita ambil langkah sebagai mengawal kejadian banjir daripada berlaku. Okey, mendalamkan dasar sungai untuk menampung kuantiti air yang banyak. Kita dah tahu dah longkang tu tersumbat ataupun sungai tu cetek, kita dalamkan. Tebing sempit, kita lebarkan. Longkang penuh dengan sampah, kita buangkan sampah. Maka boleh mengelakkan daripada berlakunya banjir. Okay, memperbaiki sistem saliran dan perbaikan supaya aliran air lancar. Kalau sebelum ini kawasan perumahan, longkang jadi dibina oleh pemaju, cetek. Sekarang mungkin kita boleh buat syarat, longkang di kawasan perumahan perlu dibina dengan lebar dan dalam. Tu kena bagi cadangan. Boleh tak kalau kita bagi cadangan-cadangan sedemikian dalam jawapan kita, Dewan? Boleh tak? Cadangan-cadangan sedemikian. Boleh tak kita bagi cadangan-cadangan supaya pihak kerajaan dalamkan sungai, lebarkan sungai, atau pihak berkuasa tempatan boleh sediakan longkang yang lebih besar. Boleh tak kita bagi jawapan dalam jawapan SPM kita? Ya, boleh cikgu. Boleh. Itu dipanggil jawapan yang kreatif dan kritis. Maksudnya cadangan yang boleh diguna pakai dan diterima oleh kebanyakan pihak ataupun semua pihak lah. Okay, bagus. Saya teruskan lagi. Mengadakan kempen kesedaran alam sekitar seperti kempen Cintai Sungai Kita. Cuma mungkin saya menyerulah adik-adik di rumah, adik-adik di studio kan. Bila kita adanya kempen-kempen macam ni, jom kita sertai. Kita sertai, nanti dalam SPM kita ingat, hari tu kita ada join kempen Cintai Sungai Kita. Kita boleh bawa pengalaman kita tu untuk jawab dalam SPM. Dia jadi real, jadi nyata, dan kita seronok untuk menjawab kerana kita ada pengalaman. Okey, dan mungkin sikap negatif yang boleh kita buang. Okay, contoh, saya bagi contoh kan, ada papan tanda dilarang membuang sampah di sini. Banyakkan kat situ lah orang buang sampah kan. Itu yang sering berlaku. Kita sama-sama ubah. Saya tegur diri saya bersama adik-adik di rumah dan adik-adik di studio bahawa ilmu buang sampah ni kita kena asuh daripada awal. Okey. Terowong jalan raya dan pengurusan air banjir. Terowong smart dibina
untuk mengalirkan air dengan kuantiti yang banyak dan cepat ke dalam takungan banjir. Kita pergi pada soalan contoh. Tadi kita jumpa soalan objektif kertas 1. Yang ini kita bagi soalan subjektif kertas 2. Okey. Jelaskan punca fenomena cuaca seperti dalam foto di atas. Okey, makluman pada calon-calon SPM yang berada di rumah dan studio, kalau soalan macam ni dia tak beritahu pun itu banjir, tetapi dia bagi gambar rangsangan. Dia panggil stimulus. Okey, murid-murid calon-calon SPM kena faham ini gambar apa. Tapi jangan risau kerana dalam soalan gambar berwarna diberikan. So kita boleh dapat kena pasti. Okey, nak tanyalah. Okey, Devon, ni gambar apa? Gambar apa, Devon? Gambar banjir. Banjir. Kita tahulah. Jadi dia akan terus tanya punca fenomena cuaca seperti dalam foto di atas. Dia bagi 2 markah. 2 markah dia suruh jelaskan. Jawab dalam bentuk ayat yang lengkap. Ini saya bagi cadangan jawapan. Hujan lebat yang turun secara berterusan dalam tempoh masa yang lama. Ini ditanya punca. Okey. Dia nak 2 markah. Berapa jawapan yang boleh kita beri? Loga? 2. Kalau lebih baik bagi 3. Lebih baik bagi lebih. Kerana takut nanti kalau terkurang tak dapat markah, ada tambahan markah. Okey, kekurangan kawasan tahan hujan akibat penerokan hutan tanpa kawalan, sistem pepadatan tersumbat oleh sampah sarap. Pastikan jawapan dalam soalan struktur tak perlu jawab panjang-panjang tapi menggunakan ayat yang lengkap. Kerana ruang jawapan seperti yang saya papar di slide sekarang, yang titik putus-putus tu adalah ruangan jawapan sama seperti dalam kertas soalan SPM. Jawab memenuhi ruang yang disediakan. Okey, contoh soalan lain, bagaimanakah fenomena cuaca tersebut boleh memberikan kesan kepada penduduk yang terlibat? Ini 4 markah. Sekiranya anda berperanan sebagai pihak berkuasa tempatan, apakah langkah yang boleh anda lakukan bagi mengurangkan kesan fenomena tersebut? Okey, ini ditanya bagaimanakah kesan kepada penduduk yang terlibat dan langkah yang boleh anda lakukan bagi mengurangkan kesan fenomena. Kedua-dua soalan ini adalah berkait dengan gambar tadi, iaitu gambar banjir. Okey. Cadangan jawapan, okey. Sama juga tip peperiksaan dia, menyebabkan kerosakan harta benda seperti kawasan kediaman. Jawab dalam bentuk ayat yang lengkap, tidak tergantung. Contoh kalau awak jawab kerosakan harta benda, tidak ada contoh yang sesuai, akan menyebabkan jawapan itu tergantung dan tidak dapat markah. Okey, kena jawab dengan lengkap. Ini contoh jawapan yang kedua, musnahkan kawasan tanah seperti kebun sayur. Okey, yang ketiga, kemusnahan kawasan akuakultur seperti ternakan ikan dalam sangkar. Dan yang keempat, perkhidmatan pengangkutan seperti jalan raya akan terganggu. Seterusnya boleh menyebabkan kesesakan lalu lintas. Ini jawapan yang kedua tadi, mendalam dan lebarkan peparitan menguatkuasakan undang-undang. Okey, mendalamkan sungai agar dapat menampung kapasiti air yang banyak dan mengadakan kempen kesedaran alam sekitar kepada masyarakat setempat seperti kempen Cintai Sungai Kita. Ini contoh-contoh jawapan untuk memperoleh markah yang semaksimum yang boleh. Maknanya murid-murid kita kalau dia suka join aktiviti kemasyarakatan, saya rasa mungkin lebih mudah untuk dia nak jawab soalan cikgu ya. Sebab dia mengalami pengalaman sendiri dan boleh aplikasi dalam jawapan. Baik cikgu, kita nak berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2022. Kembali selepas ini. Didik TV KPM